Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin. Nabiyyina wa habibina wa qudwatina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'du. Muslimin dan muslimat, para pelajar sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita panjatkan kesyukuran kepada Allah Azza wa Jalla kerana pada hari ini 1 Ogos 2021 bersamaan dengan 22 Zulhijjah 1442, kita dapat meneruskan pengajian kita dalam kitab Al-Wafi fi Syarhi Arba'in An-Nawawi. Kitab Al-Wafi, syarah kepada hadis 40 yang disusun oleh Al-Hafiz An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Sambungan kita hadis yang ke-15. Hadis yang ke-15 daripada hadis 40 ini, iaitu min khisalil iman al-qawlul hasan wa ri'ayatu haqq daif wal jar. Di antara ciri-ciri kemantapan iman, kesempurnaan iman. Ciri kesempurnaan iman itu iaitu memelihara ucapan. Jaga ucapan kita, jangan keluar perkataan-perkataan yang tak baik. Yang kedua, menjaga hak tetamu dan juga tetangga, jiran tetangga. Jadi ada dua, tetamu, tetangga. Masya Allah. Jadi dalam hadis yang sahih ini, kita akan belajar 3 hukuk. Hak Yang pertama, hak kata-kata. Yang kedua, hak jiran. Yang ketiga, hak tetamu. Hak kata-kata tu untuk umum orang, semua orang boleh. Tak kira jiran, tak jiran pun. Hadis, tengok hadis. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarahu wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifahu. Rawahu al-Bukhari wa Muslim. Maksudnya, Nabi SAW bersabda, sesiapa yang benar-benar beriman dengan Allah, dengan hari akhirat, mana iman yang jitu, yang mantap, maka hendaklah dia berkata-kata dengan perkataan yang baik, perkataan yang benar, yang sahih. Atau jika dia tak ada yang nak kata dengan baik, falyasmut wal yasmut aw liyasmut, ataupun dia diam. Sebagaimana kata orang diam tak boleh nisbahkan perkataan kepada dia. Dia diam. Kita nak kata apa, dia tak kata apa. Jadi kita sama ada kita diam atau kita bercakap yang baik. Yang ketiga, tak ada. Iaitulah buat maksiat, jangan. Yang kedua, sesiapa yang betul-betul beriman kepada Allah dan hari akhirat, falyukrim jarahu, hendaklah dia muliakan jiran tetangga dia. Yang ketiga, sesiapa yang benar-benar beriman dengan Allah dan hari akhirat, falyukrim dhaifahu, hendaklah dia muliakan tetamunya. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dalam kitab Al-Adab dan juga Imam Muslim dalam kitab Al-Iman. Kepentingan hadis, ahammiyatul hadis, kedudukan hadis ini bagaimana? Hadis ini, sebab kata Al-Imam Ibn Hajar rahimahullahu ta'ala dalam syarah Sahih Bukhari, dia kata hadza min jawami'il kalim. Hadis ini adalah merupakan kata-kata Nabi sallallahu alaihi wasallam yang pendek, makna dia panjang. Dia merangkumi 3 perkara yang mengumpulkan makarimul akhlak, akhlak yang mulia dari sudut perkataannya dan juga perbuatan. Perkataan dan perbuatan.
kita tengok kepada perbincangan kita nanti insya-Allah. Baik. Lughatul hadis ataupun dia panggil penjelasan tentang perkataan dalam hadis ini, kita tahulah yu'min dengan makna beriman. Makna yu'min ay benar-benar beriman. Bukan setakat iman main-main je. Orang beriman yang beriman saja apa beriman dah, tapi beriman di sini dengan makna iman yang sempurna, ia menyelamatkan mereka dari azab Allah dan menyampaikan mereka kepada keredaan Allah. Yang kedua, hari akhirat, iaitulah kita percaya kepada hari pembalasan. Maka adalah dia muliakan tetamu dia, muliakan jiran dia dengan cara melakukan kebaikan kepadanya, jangan menyakiti dalam segala jenis penyakit. Sama ada dengan suara bising, dengan bauan, dan juga dengan apa saja perbuatan. Kemudian muliakan tetamu, iaitulah dengan cara kita menerima kedatangan mereka dengan senyum, menghidangkan makanan yang kita ada, dan bersikap baik kepada para tetamu. Itu dia panggil bahasa hadis. Kemudian kita pergi kepada fiqhul hadis. Hadis ini menunjukkan kepada apa yang dapat kita faham daripada hadis yang pendek yang merangkumi 3 akhlak yang mulia ini. Yang pertama, al-insan wa alaqatuhu bil mujtama'. Hubungan manusia dengan masyarakat. Kata di ulama-ulama kemasyarakatan, dia panggil al-insanu madaniyun bitabihi. Al-insan madaniyun bitabihi. Manusia itu seorang yang suka duduk beramai-ramai. Dia tak boleh duduk seorang. Kena lockdown ni ramai yang sudah terjun bangunan, ada yang Allahumma musta'an, yang bunuh diri dan macam-macam cerita. Memang dia nak madaniyun bitabihi, secara semula jadinya memang dia berkumpul. Itu nama dia manusia. Seorang insan itu hidup di dunia, di alam bersama-sama manusia lain, dan wujud di antaranya dengan mereka sebagai perhubungan dan berbagai ikatan. Ada keluarga, ada kawan, ada macam-macam. Maka setiap orang berhajat kepada yang lain. Agama Islam pula menganjurkan agar perhubungan di antara mereka ditegakkan menurut manhaj asas yang sihat dan mantap. Semua ini akan terjadi apabila manusia saling memuliakan antara satu sama lain dan beriltizam dengan adab-adab berinteraksi, bermuamalah dan pergaulan sosial yang baik yang berbentuk perkataan-perkataan yang elok, kejiranan yang mulia serta melayani tetamu dengan selayaknya. Inilah yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang mulia ini. Itu yang pertama. Yang kedua, Nabi ulang 3 kali, man kana yu'minu billah. Siapa yang beriman kepada Allah, beriman kepada Allah dan hari akhirat. 3 kali ulang. Hadis ini yang kedua menunjukkan min kamalil iman. Tanda kesempurnaan iman. Letak nombor 2. Tanda kesempurnaan iman ialah perkataan yang baik. Dan mendiamkan diri apabila tidak ada perkataan yang kita nak kata. Diam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggesa kita dalam hadis ini agar berusaha memiliki ciri-ciri yang baik dan amal-amal kebajikan yang lebih memberi manfaat kepada kita dan juga masyarakat. Dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan kepada kita tentang kesempurnaan iman dan Islam. Untuk memperolehi kesempurnaan iman dan Islam, hendaklah seorang Muslim itu berkata-kata tentang perkara kebaikan yang akan memberinya manfaat di dunia dan di akhirat. Manfaat ni kita ambil 2, dunia, akhirat. Kemudian daripada itu, manfaat ini pula akan kembali kepada masyarakat Islam yang ramai, iaitu dalam bentuk kebahagiaan dan kesejahteraan. Begitu juga lah beliau menjauhkan diri daripada berkata-kata tentang sesuatu yang menyebabkan timbulnya perkara yang menyakitkan dan memudaratkan, seterusnya boleh mendatangkan kerusakan kepada masyarakat dan juga kepada dunia ini. Akhirnya, ia akan mendapat kemurkaan Allah Azza wa Jalla. Telah diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya daripada Anas
Sabda Nabi SAW, la yastaqimu imanu abdin hatta yastaqima qalbuh. Tidak teguh keimanan seorang hamba itu sehingga teguh hatinya. Hati dia mantap. Dan wala yastaqimu qalbuhu, tidak teguh hati dia hatta yastaqima lisanuhu, sehingga lidah dia juga teguh, bercakap benar, bercakap baik, berkata benar. Hadis ini rawahu Ahmad bisanadin hasan. Satu lagi hadis dikeluarkan oleh At-Tabarani daripada Anas, diriwayatkan Nabi bersabda, la yablughu 'abdun haqiqatal iman hatta yukhzina min lisanihi. Seorang hamba itu tidak akan mencapai hakikat keimanan yang mantap sehingga dia menyimpan, kurung perkataan-perkataan di atas lidah dia. Jadi bukan semua lidah nak bercakap kita lepas lah. Adanya kita kena lockdown lidah kita daripada bercakap. Pada musim-musim macam-macam ulasan yang kita tahu betul kesalah ini, elok tak usah duk bercakap. Tak usah bercakap banyak. Jangan jadi yang terawal nak mengomen, nak mengulas sesuatu perkara sebab kita tak tahu benda betul atau tidak. Kalau tak tahu betul atau tidak, jangan diulas. Diam-diam kita lebih baik daripada bercakap yang menyusahkan kita di dunia, menyusahkan di akhirat. Mungkin kena saman di dunia, di akhirat kena neraka, na'udzubillah. Baik, yang ketiga, al-khawdu fil kalami sababul halak. Banyak berkata-kata itu membawa kepada kebinasaan. Jadi bercakap banyak tanpa keperluan yang sebenarnya merupakan sebab kemusnahan. Adapun menjaga lidah menyebabkan al-falah, kebahagiaan. Sabda Nabi SAW dalam hadis yang telah kita baca, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Di antara keindahan Islam seseorang itu, iaitulah meninggalkan apa yang tidak bermanfaat kepadanya, yang tak ada kaitan, tak ada kena-mengena dengan dia, tinggalkan, jangan bercakap. Huraian hadis ini telah kita bincang panjang di dalam siri yang lalu. Alhamdulillah para pelajar sekalian. Baik. Sekarang ini kita pergi kepada ada lagi. Maka berkata-kata tentang sesuatu yang tidak bermanfaat, itu pula adalah sebab kepada penghapusan amalan. Bila kita mengumpat orang, mengeji orang, menghina orang, amalan kita akan beri kepada orang itu, rugi kita. Dan pengharaman menjadi sebab dia terhalang daripada masuk syurga, wal'iyazubillah. Kerana itu, hendaklah seorang Muslim berfikir terlebih dahulu sebelum berkata-kata. Sebelum kita bercakap, fikir dulu, yang aku nak kata ni betul ke tak betul? Sahih ke tak sahih? Kan? Benar atau tidak? Kalau kita tak ada maklumat, usah bercakap. Tak ada maklumat, tak usah bercakap. Lebih baik daripada kita bercakap. Kalau orang kata, ustaz ni kenapa tak ulas ni? Pak Haji ni kenapa diam je? Orang duk pakai baju hitam sana sini, awak diam je. Kita kata, saya pun tak tahu apa yang dia orang nak. Biarlah orang lain dah ulas. Saya berzikir, beristighfar, minta Allah Ta'ala selamatkan kita daripada bencana yang menimpa. Baik. Jika dia melihat percakapan itu satu kebaikan dan membawa kepada pahala, maka dia hendaklah bercakap. Sebaliknya, kalau tidak, tak usah bercakap. Lebih baik daripada kita diam, daripada kita, kerana tuan-tuan dan puan-puan, setiap perkataan kita, setiap ucapan kita, semuanya dicatat oleh para malaikat. Firman Allah Ta'ala dalam surah Qaf ayat 18, ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Tidak ada suatu ucapan pun, letak dalam kurungan, termasuklah tulisan, termasuklah share, forward, apa sajalah, letaklah dalam apa pun, FB, IG, apa lagi, tweet, semua benda ni, melainkan ada berdekatannya malaikat yang mengawas dan mencatat apa yang kita kata. Daripada ayat ini, saya tulis satu poster, tajuk dia, malaikat belum pencen. Tuan-tuan boleh cari poster ni.
Tajuk dia, malaikat belum pencen. Kita nak menyedarkan kita sendiri dan juga masyarakat bahawa malaikat sedang mencatat apa yang kita kata. Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah meriwayatkan dalam hadis, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, innal abda la yatakallamu bil kalimati min ridwanillah. Saya baca terjemahan sebab masa kita sangat terhad. Seorang hamba Allah itu bercakap dengan satu kalimah. Kalimah ni bagi dia simple saja, tetapi diredai oleh Allah Azza wa Jalla. Dia pun ingat biasa-biasa je cakap, simple. Yarfa'uhu Allahu biha darajat. Tiba-tiba Allah angkat bagi dia darajat dengan kalimah tadi. Masya Allah. Contohnya, kita tengok orang ni baik, apa-apa, kita pun nasihat dia. Mari kita masuk Islam, ajak dia mengucap. Orang itu mengucap. Masya Allah, besar kalimah. Ataupun orang ni kelahi, kita pergi larang dia, dia berhenti. Besar darajat kita. Tapi sebaliknya, wa innal abda, ada pula hamba Allah Ta'ala ni bercakap dengan satu kalimah min sakhatillah, yang dimurkai oleh Allah Azza wa Jalla, la yulqi laha bala, dia tak peduli, dia ingatkan simple, main-main, gurau-gurau ya cakap, kata pada orang. Yahwi biha fi jahannam, Allah Ta'ala humpan dia ke dalam neraka jahannam. Hadis ini sahih tuan-tuan dalam Bukhari daripada Abu Hurairah. Kata di para ulama, banyaklah contoh-contoh kata-kata simple yang nampak macam tak ada masalah, tapi sebenarnya besar dia punya kesalahan. Contohnya, ia disebut oleh ulama hadis, dia kata orang yang pergi mengampu pemerintah. Kita nak sedak hati, kita duduk dengan orang besar, kita cakap, oh, apa yang tuan buat ni betul ni, oh hebat, sudah. Ini pengampu. Ataupun satu kalimah kita yang menyebabkan terfitnah satu dunia ni. Contohnya orang ni buat tuduhan tak? Oh, gini akan tuduhan kita tu sepatah ya, tapi orang percaya, orang sebar, orang tularkan, maka tuan dia akan campak dalam neraka. Kerana itulah kata di para ulama, di antara manusia yang celaka, apabila tuannya mati, tulisannya, kata-kata dia tidak mati. Kejahatan dia tidak mati. Maknanya orang duk percaya lagi dengan apa yang kita buat fitnah kepada orang. Na'udzubillah. Dalam hadis Muaz radhiyallahu anhu yang panjang, bila Muaz tanya, adakah kita akan diambil tindakan dengan ucapan kita? Maka Nabi SAW bersabda, hal yukabban nas. Ada orang baca hal yakubbun nasa, yukabban nasu ala manakhirihim fin nari illa hasaid al-sinata. Bukankah orang akan diseret, dihumban ke dalam neraka di atas muka mereka di akhirat esok kerana kata-kata lidah mereka di dunia dulu. Hasaidu al-sinati. Dengan sebab kata-kata dia, ucapan dia yang menyebabkan dia dihumban ke dalam neraka, wal iyazubillah. Allahu akbar. Jadi banyaklah kita ni para pelajar sekalian, kadang-kadang kita nampak simple, nampak kecil kan. Hadis Muaz ini juga telah menjadi satu peringatan besar kepada kita, diriwayat oleh Imam Tirmizi dan lain-lain. Baik, kita berpindah kepada adabul kalam. Adab bercakap. Adab berbicara. Berapa adab ada? Adab berbicara, dalam agama Islam terdapat banyak adab mengenai percakapan. Antaranya ialah, yang pertama, Islam menggalakkan umatnya agar berkata-kata dengan sesuatu yang mengandungi manfaat dan menahan dirinya daripada berkata-kata dengan perkataan yang haram dalam semua keadaan. Allah Ta'ala telah berfirman tentang sifat ciri-ciri orang beriman, al-muflihun walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun, iaitu mereka yang berpaling daripada perkara yang sia-sia. Laghu kita tinggalkan. Surah Al-Mu'minun ayat 3. Maksud laghu yang sia-sia ialah perkataan-perkataan yang batil, seperti umpatan, namimah, batu api, cercaan, kutuk orang terhadap kehormatan seorang insan, dan yang seumpama dengan yang sedemikian itu. Yang kedua, tidak berlebih-lebihan dalam memperbanyakkan perkataan yang harus. Kita berbuat dengan perkara harus, kita tak kutuk orang, kita tak umpat orang, harus ya. Tapi bila kita banyak ni dia akan melarat pergi ke tempat lain juga. Kerana itulah ada kata-kata
yang diriwayat oleh Imam Tirmizi daripada Ibnu Umar marfu' ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tukthirul kalam bighairi zikrillah. Jangan memperbanyakkan berkata-kata lain daripada zikir. Nak zikir sampai berbuih mulut pagi sampai gelap, silakan. Tapi kalau nak berbual, slow-slow, pelan-pelan. Kerana banyaknya perkataan lain daripada zikir itu menimbulkan kekerasan pada hati, dan sesungguhnya sejauh-jauh manusia daripada Allah adalah orang yang punya hati yang keras. Inna ab'adan nas minallah al-qalbul qasi. Jadi punca hati kita keras ni mari dari mana? Mari daripada bercakap banyak. Itu bercakap yang harus. Kalau bercakap yang haram bukan keras, mungkin koma terus hati. Na'udzubillah. Hadis ini rawahu Tirmizi. Syekh Ahmad Syakir dalam Umdatul Tafsir sahhahal isnad, tapi dalam Al-Jami' As-Saghir mengatakan hadis ini dhaif. Baik para jemaah sekalian. Maka kata Ibnu Umar, kata Ibnu Umar radhiyallahu wa qala Umar, berkata Umar radhiyallahu, man kasura kalamu kasura saqatu. Dengar ni kata-kata Sayyidina Umar. Bukan Ibnu Umar tu. Dalam kita Arab kata qala Umar. Sesiapa yang banyak cakapannya, maka banyaklah pula kejatuhannya. Mana kegelinciran lidah tu banyak. Dan siapa yang banyak kejatuhannya, banyaklah pula dosa-dosanya. Dan siapa yang banyak dosanya, maka neraka lebih layak untuk dia. Na'udzubillah. Kita minta perlindungan Allah Ta'ala. Ini kata Sayyidina Umar. Banyak cakap, banyak salah. Banyak salah, banyak dosa. Banyak dosa, neraka. Adab yang ketiga, wujubul kalam indal hajah. Wajib kita berkata-kata, bercakap apabila timbulnya keperluan, khususnya untuk menjelaskan perkara hak. Kita nak bagi tahu ini akidah tauhid yang benar, ini yang salah, wajib kena cakap. Mengajak kepada kebaikan dan mencegah daripada kemungkaran. Dan sedemikian itu diiktibarkan sebagai semulia-mulia sifat. Maknanya kalau kita bercakap menyata yang benar, ini dia panggil asyraful khisal, sifat yang sangat mulia. Cuma tuan-tuan kena beranilah, nak bercakap benar ni pasti akan dimarah oleh orang. Bercakap kelentung baru orang suka. Cakap benar ni susah. Dan maka manakala meninggalkan tanggungjawab inilah diiktibarkan sebagai dosa dan maksiat, kerana perbuatan mendiamkan diri daripada perkara yang benar, Allah diumpamakan seperti syaitanun akhras. Kata di para ulama, ini bukan hadis. Orang yang buat ceramah kata hadis, bukan hadis ni. As-sakitu 'anil haqqi syaitanun akhras. As-sakit 'anil haqq syaitan akhras. Orang yang diam, tidak menyatakan kebenaran, tidak mempertahankan kebenaran, orang itu dianggap syaitan bisu. Siapa nak jadi syaitan pekak, syaitan bisu, diamlah kita daripada berkata yang benar. Kena cakap, awak ni tak solat ni haram. You tak tutup aurat ni berdosa. Cakap baiklah, tapi jangan pula tengking-tengking orang. Itu bukan diajar oleh Islam. Islam ajar baik-baik. Cakap baik, faliyakul khairan. Tamatlah kita. Isu yang pertama, Nabi kata, siapa dia beriman dengan Allah hari akhirat, faliyakul khairan aw liyasmut. Cakap betul, benar atau diam. Baik, kita berpindah kepada kategori yang kedua. Wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarahu. Sesiapa yang beriman pada Allah dan hari akhirat, hendaklah dia memuliakan jiran tetangga dia. Jadi yang kelima ni, bersungguh-sungguh al-inayah, mengambil berat untuk memelihara, menjaga perhubungan kejiranan, dan wasiyah, berpesan untuk menjaganya. Menahan diri daripada mendatangkan kesakitan dan kesusahan kepada jiran, dan bersikap lunak kepada mereka adalah tanda kesempurnaan iman dan benarnya keislaman seorang itu, dan merupakan suatu kebajikan terhadap jiran-jiran itu, sebagaimana yang telah disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam yang kita baca dalam hadis kita ni. Maka Allah SWT mengaitkan berbuat baik kepada jiran ini dengan perintah supaya beribadat kepadanya. Dalam surah Al-Nisa ayat 36, Allah kata apa? Wa'budullah wa la tusyriku bi syai'an.
wa bil walidain ihsana wa bizil qurba wal yatama wal masakin wal jari dzil qurba wal jaril junubi was sahibi bil jam. Yani ayat ini menunjukkan bahawa ubudullah, sembah Allah Taala, jangan syirik, buat baik pada ibu bapa, buat baik pada kaum kerabat, anak yatim, orang miskin, jiran yang dekat, jiran yang jauh. Maknanya dalam satu ayat Tuhan perintah kita ibadat, perintah jaga hak jiran. Menunjukkan orang yang disebut di sini mempunyai kedudukan yang besar. Maka tetangga yang dekat, dia panggil al-jar yang dekat tadi, al-qurba, wal jaril junub. Jiran yang dekat ialah orang yang dalam kedudukan kejiranan yang apa ni, tetangga yang dekat. Dan jiran yang jauh, kedudukan nasab yang jauh. Maknanya ada kata keluarga lagi dekat, lagi dia punya hak. Sebab itu jiran yang ada 3 hak. Orang Islam, keluarga, jiran. Dia ada 3 hak. 1 hak jiran. Yang kedua hak keluarga. Yang ketiga hak agama. Baik, kalau jiran kita kafir, ada 2 hak. Hak jiran, hak apa ni, duduk sebelah rumah kita. Itu dia panggil hak. Baiklah para pelajar, hak apa ni? Mana ada 3, agama, keturunan dan juga kejiranan. Tengoklah berapa setiap kumpulan itu ada hak dia. Baik. Oleh demikian, bersikap ihsan, bersikap baik terhadap jiran serta muliakannya adalah merupakan satu perkara yang dituntut dalam syarak. Bahkan agama Islam teramat mementingkan dan mengambil berat mengenai hak-hak kejiranan sehingga sampai kepada satu peringkat di mana tiada contoh yang seumpama itu dalam sejarah perhubungan kemasyarakatan. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma zala Jibril yusini bil jar hatta zanantu annahu sayuwarrithuhu. Tengok Nabi kita bersabda dalam hadis ini dalam Bukhari, berterusan Jibril berwasiat kepadaku mengenai kejiranan sehingga aku menyangka bahawa jiran akan mewarisi harta pusaka kita. Mana Jibril nasihat, pesan kepada umatmu ya Muhammad, jaga jiran, jaga. Masya Allah, tabarakallah. Baik, isu yang keenam, larangan menyakiti jiran ataupun menyakiti jiran menjadi sebab kemusnahan seorang manusia, kebinasaan. Ianya diharamkan oleh agama Islam dan merupakan salah satu daripada dosa-dosa besar yang besar dosanya dan keras hukumannya di sisi Allah. Perbuatan ini juga menghalangi si pelakunya daripada sampai kepada martabat kemuliaan dan kesempurnaan iman. Sebab Nabi kata, siapa dia sempurna iman dia, liukrim jarahu. Tiba-tiba orang ni menyakiti jiran, maka tak sempurna dia punya keimanan dia, wal-iyazu billah. Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim meriwayat daripada Ibnu Mas'ud. Nabi SAW ditanya, apakah dosa yang paling besar? Maka Nabi kata, antaj'ala lillahi niddan wa huwa khalaq. Menjadikan sekutu bagi Allah, sedangkan Allah yang menjadikan kamu. Kemudian apa pula? Kamu bunuh anak-anak kerana takut dia makan harta kamu, takut jadi bakhil. Kemudian apa pula? Antuzaniya halilata jarik, kamu berzina dengan isteri jiran kamu. Berzina itu besar dosa, tapi dengan isteri jiran bertambah lagi dosa. Orang beri kepercayaan kepada awak, tolong jaga, kamu pula tolong. Kata orang harapkan pegar makan padi. Harapkan jiran kau mau bini. Na'udzubillah. Ini bahaya ni. Kan? Telah diriwayatkan pula daripada Nabi Abu Shuraih. Nabi kita ulang dengan wallahi la yu'min, wallahi la yu'min, wallahi la yu'min. 3 kali ulang. Qila wa man ya Rasulullah? Orang tanya, siapa Rasulullah? Sampai 3 kali ulang itu siapa? Nabi kata, alladzi la ya'manu jaruhu bawa'iqahu. Orang yang jiran tetangga tidak aman daripada kerenah dia. Berjiran, tapi hari-hari sakit hati kita. Dengan suara hingga banganya, dengan malam-malam orang nak mengaji Quran, dia karaoke, tengah malam duk main bising hingga bangar, ataupun dia bela burung, bela kambing, busuk habis jiran-jiran tetangga.
Ini main-main, kita jangan main. Ni ada orang suka belah burung, suka belah kucing, habis tahik-tahik duduk. Banyak cerita. Maka Nabi kata tidak benar-benar beriman. Semua perkara lah. Burungnya, hayawan-hayawannya, suaranya, parking kereta depan rumah orangnya, orang nak keluar masuk susah. Ini semua permainan yang cukup berbahaya. Maka sabda Nabi bermakna la yu'min, tidak beriman. Jadi tidak sempurna iman seorang. Iman tu ada tapi tak sempurna iman. Hadis dikeluarkan oleh Imam Ahmad daripada Abu Hurairah. Seorang yang mari tanya Nabi SAW, ya Rasulullah, inna fulanatun tusalli billail. Ya Rasulullah, makcik ni kuat dia solat malam, puasa pada siang hari. Wa fi lisaniha syai'un tu'zi jiranha salitah. Jiran dia orang panggil mulut leza. Ibadat kuat tapi mulut menyakiti jiran. Kata-kata dia tu, kata Nabi SAW, la khaira fiha hiya finnar. Nabi kata tak ada baik kebaikan makcik ni, dia ahli neraka. Walaupun dia salat, walaupun dia banyak berpuasa. Sebab apa? Sebab apa? Sebab dia baik dengan Allah, tak baik dengan manusia. Tuan-tuan kena tanda. Baik dengan Allah, tapi tidak baik dengan manusia, fail. Gagal orang ni. Ataupun kita baik dengan manusia, tak baik dengan Allah, ada juga. Dia baik dengan manusia, charity. Pagi sampai gelap, NGO. Tak sempat orang angkat bendera putih, sudah sampai dia ke rumah kawan tu. Tapi bab solat tak ada. Bab tu tak aurat tak ada. Hiya finnar, jawab dia. Neraka juga orang ni. Jadi kita ni dua-dua kena ada. Baik dengan Allah, baik dengan makhluk. Baru selamat. Bahkan dalam siri yang lepas, dalam siri hikayat fiqh, baik dengan hayawan pun kita kena baik. Makhluk. Baik. Kita pindah kepada min wasailil ihsan ilal jar. Beberapa perkara, cara-cara kita nak buat baik, berbakti, ihsan kepada jiran tetangga. Belajar ni. Ini tip dia. Ada 3 perkara. Yang pertama, memenuhi keperluan dia. Muasah indal hajah. Jiran kita ni nak apa? Dalam hadis riwayat Imam Ahmad, Nabi kita bersabda, la yashba'ul mu'minu duna jarihi. Jangan sekali-kali kamu kenyang, jiran kita lapar. La. Sebab itulah kata orang, bila timbul kontroversi nak angkat bendera putih ke tidak, jadi ada pendakwah kata jangan angkat. Kita sebagai jiran, di mana tanggungjawab kita? Kita tahu jiran sebelah rumah kita ni kerja dia jual pasar malam. Bila PKP mari, pasar malam tak boleh buka. Maka putuslah dia punya bantuan. Di situlah peranan kita pergi tanya khabar. Tanya khabar, ada makan, ada perlu ubatan. Jadi kita yang bantu. Jangan angkat bendera orang entah mari mana mari bantuan. Apa punya jiran macam ni? Lah. Ni kita hari-hari update Facebook. Kejap-kejap Food Panda sampai mari ketuk. Kan baju merah, kan baju hijau, kan baju ni mari. Jiran, setiap kali jiran, tetap apa ni orang mari hantar makanan, idu mau merana dalam rumah. Lah. Nabi kita larang. Dalam hadis lain Nabi kata, ma amana man bata syab'an wajaruhu ila jambihi ja'i'un wahwa ya'lam. Tidak betul beriman seorang itu sekiranya dia tidur dalam kekenyangan, manakala jiran di sebelahnya kelaparan sedang dia tahu. Kalau kita tak tahu nak macam mana, tapi sebagai jiran kena tanya khabar. Hadis ini rawahul Hakim dan lain-lain. Mana lagi hadis? Itu yang pertama, cara kita nak jaga jiran. Nabi kata aja lagi. Hadis ini sahih dalam Muslim daripada Abu Zar. Nabi kata, "Iza tabakhta marakan fa akthir ma'ahu thumma anzur ila ahli baiti jiranik." Kalau kamu masak sup, kuah, banyakkan kuah dia. Banyakkan kuah. Kemudian tengoklah jiran-jiran sebelah rumah kamu tu ada makanan ke tidak, bagi dia. Holorkan. Jadi kita tak apalah banyak kuah pun, sekurang-kurang isi sedikit pun boleh juga dia rasa kan. Boleh cicah dengan roti,
boleh hirup sup, alhamdulillah. Ni duk bau, ya Allah. Musim-musim durian ni tuan-tuan. Jangan lupa ketuk pintu jiran sebelah. Ni asyik duk angkat je durian, masukkan durian kunyit sampai kan 24 kan mari-mari jiran kau duk bau ya. Allahul musta'an. Baik. Cara yang kedua nak bantu jiran, musa'adatuhu, membantunya dan mendatangkan manfaat untuknya. Walaupun demikian itu akan menurunkan haknya dan tidaklah memudaratkannya, yang demikian itu. Telah riwayat dari Bukhari dan Muslim, Nabi kata, la yamna'anna ahadukum jarhu yughriz khashabatan fi jidarihi. Jangan seorang kamu mencegah jirannya nak tanam sebatang kayu di dindingnya. Macam rumah kita ni, kayak rumah zaman dulu rapat-rapat kan. Jadi dinding kita ni orang nak tumpang letak kayu atas tu sebab dia nak buat atap. Jiran kena benarkan. Jadi itu hak kejiranan kita kena ada. Baik, tamatlah kita. Cara yang ketiga untuk ihsan kepada jiran, iaitu al-ihda'u lahu. Sentiasa mengholorkan hadiah kepada jiran. Lebih-lebih lagi kalau kita tahu ada munasabah apa-apa. Dah. Orang ni baru balik daripada hospital sihat, kita hantar mari kuih, alhamdulillah sihat. Anak dia dapat A, kita hantar ini. Apa sajalah ada peluang-peluang munasabah hari raya ke hari kegembiraan, kita hantar hadiah. Biar ada hadiah. Nabi kita bagi tahu kepada Aisyah radhiyallahu anha dalam hadis Bukhari, Nabi kata la tahqiranna jaratan li jariha walau fi sanasha. Janganlah seorang jiran itu memperkecilkan hadiahnya kepada jirannya. Berikanlah hadiah walaupun dengan tulang kambing yang ada padanya sedikit daging. Maknanya kita nak bagi banyak, kita pun tak ada juga. Jadi kita bagi walaupun sedikit, bagi. Maka hendaklah kita sentiasa holor-holorkan hadiah. Sebab hadiah ni para jemaah sekalian, kita jangan fikir orang tu kaya ke miskin. Dia ada dua kategori. Satu dia panggil sedekah. Sedekah kita kena beri pada orang miskin. Adapun hadiah daripada siapa saja sampai kepada raja, menteri, boleh kita bagi hadiah. Tak ada masalah. Itu hadiah. Saya orang kaya, kita tak kata kaya miskin. Kita kata bagi hadiah kepada orang itu. Masya-Allah. Baik. Hadis yang ketiga, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifahu. Siapa yang beriman kepada Allah dan yang akhirat, adalah dia memuliakan tetamunya. Ini yang ketiga. Maka muliakan tetamu, ikramud dhaif, merupakan salah satu daripada ciri-ciri kesempurnaan iman dan Islam seseorang. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menjelaskan kepada kita melalui hadis ini bahawa siapa yang betul-betul beriman, jaga syariat Islam, maka hendaklah dia lakukan kebaikan kepada jiran tetangga, kepada tetamu yang datang. Iaitu orang yang datang bertamu di rumah, kita muliakan, bersikap baik, lunak, ceria terhadap mereka. Jangan orang mari pula berkerut dahi kita. Mari. Tapi musim Covid ni jangan pergi. Marah kat orang nanti kan. Musim Covid jangan buat. Jangan pergi rumah orang. Nanti ada apa kluster apa-apa, la yuhmadu uqbah. Kita giari tak Covid, insya-Allah. Makanya demikian, itulah bukti kepercayaan dan tawakalnya kepada Allah Azza wa Jalla, sebagaimana hadis kita ni, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifahu. Baik. Dari sudut fiqh, melayan tetamu adakah merupakan ihsan semata-mata ataupun hak? Ini ulama bahas. Ada dua pandangan di sini. Kita tahu semua sepakat mengatakan ikramud dhaif, melayan tetamu adalah satu perkara yang mulia, menjadi amalan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi menggalakkan, tapi dari segi hukum wajib ke sunat? Tuan-tuan kena tengok. Pendapat yang pertama, letak nombor. Pendapat yang satu, P1 ataupun qaf alif. Maknanya al-qaulul awal. Imam Ahmad dan Al-Lais berpendapat melayan tetamu adalah wajib ke atas tuan punya rumah selama 1 hari 1 malam. Jadi wajib dia. 1 hari 1 malam orang mari rumah kita, wajib kita kena layan dia, bagi tempat duduk, bagi makan, bagi kerehatan dan bagi belakang. Berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, lailatul dhaifi haqqun wajibun ala kulli muslimin.
Malam pertama tetamu adalah hak wajib ke atas setiap Muslim. Jadi bagi dia orang wajib lah. Dan dalam hadis Bukhari dan Muslim daripada Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu, kami bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kami tanya Nabi, dia kata apa? Tuan, innaka tab'atsana. Rasulullah mengutus kami ke suatu tempat. Rasulullah hantar kami pergi ke satu tempat, ada kerja lah. Sama ada pergi ambil zakat ke, pergi menyasak ke, kerja sahabat-sahabat ni. Lalu kami singgah pada satu kaum yang kami berhenti satu tempat, tak ada siapa nak beri makanan kepada kita. Bakhil orang kampung ni. Masya Allah, dia mengadu ke Nabi sallallahu alaihi wasallam. La yaqrunana, mana mereka tak jadikan tamu kita. Kira dia panggil. Apakah hukumnya? Apa pendapat Nabi? Pamatara. Maka Nabi kata apa? Sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada kami. Nabi kata apa? Fa'il in nazaltum biqaumin, jika kamu singgah mana-mana tempat satu kaum, maka mereka memberikan sesuatu kepada kamu sebagaimana yang sepatutnya untuk seorang tetamu, maka terimalah. Jika mereka tidak melakukan demikian, maka ambillah daripada mereka hak tetamu yang sepatutnya mereka berikan. Kalau mereka tak mau terima kita secara baik, kita pergi secara kuat. Dia kata hadis ni menunjukkan bahawa wajib. Sebab Nabi kata boleh lawan dia. Begitu juga dalam hadis yang kita baca, hadis bab kita ni, fal yukrim dhaifahu, maka Nabi kita perintah. Bila perintah jadi wajib. Jika dikatakan hak tamu adalah wajib dan orang yang diziarahi tidak menunaikannya, maka adakah si tetamu mengambil haknya daripada hartanya sendiri atau mengadukan kepada hakim untuk mengambil haknya? Terdapat dua riwayat daripada Imam Ahmad. Tetapi kita bagi pendapat yang kedua. Pendapat majoriti ulama, jumhurul ulama. Letak nombor Qaf 2 ataupun P2. Pendapat yang kedua, Allahu Akbar. Dia kata apa? Wal jumhur ala anna dhiyafata mustahabbah. Majoriti ulama mengatakan bahawa melayan tetamu itu mustahab. Mustahab ni maknanya sunat. Dan termasuk daripada makarimil akhlak, akhlak yang mulia. Ia bukan wajib. Disebabkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi kata fal yukrim dhaifahu, hendaklah dia memuliakan tamunya, dan di riwayat lain dengan lafaz maka hendaklah dia bersikap baik. Tengok ulama ni dia jamak hadis. Nabi kata apa? Dalam riwayat lain Nabi kata fal yuhsin. Hani fal yukrim, fal yuhsin. Bersikap baik. Maka kedua-dua lafaz itu tidak menunjukkan bahawa perintah tersebut adalah wajib, lantaran ihsan, bersikap baik dan memuliakan itu daripada bab tentang kebajikan dan kemuliaan akhlak. Jadi kita alhamdulillah lah tuan-tuan, kalau wajib beratlah kita, orang mari rumah kita rempuh, paksa kena terima. Tapi ini atas ihsan kita lah, kita tengok tak sesuai orang ni, kita maafkan. Kalau sesuai, makarimul akhlak, kita kena terima. Baik, kita pergi kepada perbincangan yang 9, adab-adab melayan tetamu. Bagaimana adab? Daripada adab-adab melayan tetamu, hendaklah si tuan rumah melayan tetamu dengan wajah yang ceria dan berkata-kata dengan perkataan perkara yang baik dengan tetamunya. Sambut dengan senyum. Hendaklah bersegera menyediakan makanan, minuman dan apa sahaja ada di rumahnya. Hendaklah beliau menambahkan menu untuk tamunya lebih daripada kebiasaan yang disediakan untuk ahli keluarganya selama sehari dan semalam. Dalam 2 hari yang berikutnya, hendaklah menjamu tetamunya dengan makanan biasa yang disediakan untuk ahli keluarganya tanpa sebarang bebanan atau yang mendatangkan kemudaratan bagi mereka. Mana hari pertama tu kita lebih skip menu, hari lain kita makan apa yang kita ada. Tak payah berlebih-lebih, tak perlu susah-susah. Telah diriwayatkan oleh Imam Muslim sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ad-dhiyafatu 3 ayyam wa jaizatuhu yaumun wa lailah. Fama kana wara'a zalika fa huwa sadaqatun alaih. Melayan tetamu adalah selama 3 hari dan sehari semalam adalah dilayan dengan istimewa. Maka apa sahaja yang selain daripada itu adalah satu sedekah baginya. Kalau kita layan 3 hari itu istimewa, alhamdulillah, sedekah.
Baik, itu adab tuan rumah. Adab bertamu. Tulis. Adab bertamu maknanya orang yang datang rumah kita, apa pula adab mereka. Adapun daripada adab-adab bertetamu pula, janganlah ia mendatangkan sebarang kesusahan kepada si tuan rumah atau menyulitkannya. Daripada perkara yang menyulitkan ialah dengan tinggal di rumahnya melebihi 3 hari, atau tinggal di rumahnya sedangkan dia merasakan bahawa si tuan rumah tidak punya apa-apa untuk menjamunya. Tuan rumah tak ada makanan, rumah pun sempit, anak ramai, pergilah cari tempat lain. Kenapa nak nanya kepada tuan rumah? Telah diriwayat oleh Imam Muslim daripada hadis Abu Shuraih, Nabi kata, la yahillu li rajulin an yuqima inda akhihi hatta yu'thimahu. Nabi kata tidak halal ke atas seorang laki-laki Muslim tinggal di rumah saudaranya sehingga menyebabkan saudaranya berdosa. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, apa dia berdosa itu? Kata Nabi SAW, yuqimu indahu wala syai'a lahu yuqrihi bihi. Mu duduk rumah dia tak ada benda yang nak bagi makan. Dalam keadaan inilah si tuan rumah meminta saudara itu berpindah daripada rumahnya, khususnya selepas 3 hari, kerana beliau telah menunaikan kewajipannya. Alhamdulillah. Baik, sebagai penutup, ahammiyatul amal bihadzal hadis, yang ke-10, kepentingan beramal dengan hadis ini. Yang pertama, beramal dengan apa yang terkandung dalam hadis ini mencapai tingkat kepentingan yang tinggi kerana ia mewujudkan kesatuan dan kesatuan dan kebaikan, menjinakkan antara hati-hati dan menghilangkan simpak dengki. Yang sedemikian itu kerana manusia keseluruhannya berjiran antara satu sama lain, kebanyakan mereka adalah tetamu atau yang menerima tetamu. Apabila setiap jiran memuliakan jirannya yang lain dan si empunya rumahnya muliakan tetamunya, maka baiklah keadaan masyarakat, harmonilah hubungan mereka, dan orang panggil aman damai dalam suasana terbenanya kasih sayang sesama kita. Alhamdulillah. Yang kedua, sesiapa yang beriman dengan Allah dan hari akhirat, maka hendaklah dia berkata-kata dengan baik, ataupun dia diamlah kalau tak ada perkataan. Dan sesiapa yang beriman dengan Allah dan hari akhirat, hendaklah dia memuliakan jirannya. Sesiapa yang beriman dengan Allah hari akhirat, hendaklah dia memuliakan tetamunya. Alhamdulillah. Tamatlah hadis yang ke-15. InsyaAllah kita sambung hadis yang ke-16 dalam siri yang akan datang dengan tajuk La taghdab walakal jannah. Jangan marah, bagi kamu syurga, insyaAllah. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.